Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semua. Happy holiday. Hari ini cuti Taipusam. Saya tak sambut lah. Saya boleh ucapkan happy holiday. Selamat bercuti, selamat beristirahat bersama keluarga di rumah dan manfaatkan cuti kita sebaik-baiknya dengan bersama keluarga lah. Okey, ni terang sikit. Saya cari pot tempat terang tak jumpa. Sekarang ni terang sikit. Alright. Okey. Apa khabar semua? Siapa yang sedang menonton ni, saya harap anda boleh cuba komen di bawah dan klik like. Waalaikumsalam Aisyah Tahir. Okay, hari ni baru ada berkesempatan masa sebab semalam saya punya family mertua datang rumah. So tak sempat nak buat live. Okay, hari ni saya nak kongsi berkaitan dengan manfaat dan cara guna pelbagai jenis minyak. Okay, bila kita tahu cara nak guna minyak, so kita akan dapat manfaatnya dengan maksimum. Okay, minyak ni kategori makronutrien yang dipanggil lemak. Lemak glyceride, lemak ni sejenis makronutrien yang mana ambil masa yang lama untuk penghadaman. Makronutrien anda kenal, makronutrien ada 3 jenis. Makronutrien ada 3 jenis: karbohidrat, protein, lemak. Makronutrien ini yang memberikan kita kalori, yang memberikan kita tenaga. Kalau kita nak dapat tenaga, kita kena ambil mikronutrien 3 ini. Karbohidrat, lemak dan protein. Okey, ketiga-tiga ini saja yang dapat memberi tenaga. Vitamin, mineral lain tak dapat bagi tenaga. Kalau anda beli suplemen, saya beli vitamin ini untuk tambah tenaga, itu tipu. Itu maksudnya anda masih tak faham nutrisi. Vitamin, mineral untuk support saja. Vitamin, mineral kita panggil sebagai mikronutrien yang support makronutrien. Okay, jadi basically makronutrien, karbohidrat, lemak, protein ini menyumbang kepada tenaga dan menyumbang kepada kalori. Jadi bila kita nak diet, kita kena tahu makronutrien jenis apa yang kita kena ambil dahulu. Sebab ketiga-tiga makronutrien ni, lemak, protein, karbohidrat ni, dia ada rukun dia ada tertib dia. Badan dia ada tertib untuk cari mana dulu. Ini kalau anda pernah dengar dalam sesi private coaching, makan untuk kurus, anda dah dengar ni. Saya dah share berbanyak-banyak kali dah. So saya tak nak share untuk hari ni. Saya nak share berkaitan dengan minyak, lemak. Minyak tu kategori lemak lah. Bila kita makan lemak, apa-apa lemak, sama ada daripada tumbuhan ataupun daripada haiwan, lemak tersebut akan dicerna menjadi asid lemak dan menjadi glycerol untuk tubuh badan kita. Asid lemak dan glycerol ni masing-masing ada fungsi dia lah. Ini secara kimia dia, kalau kita nak cerita pasal lemak ni, secara kimia dia, ada lemak yang kita makan, dihasilkan, kita panggil short chain fatty acid. Asid lemak berantai pendek. Ada yang lemak yang bila kita makan, dia menghasilkan asid lemak yang berantai panjang. Contohnya kita ambil lah santan. Santan bila kita makan, lemak tersebut, lemak daripada santan tu dicerna menjadi asid lemak dan fatty acid dan glycerol. Fatty acid lemak daripada santan ni, dia adalah asid lemak yang berantai pendek, jadi bagus untuk kesihatan. Okey, santan. Tapi jangan ambil berlebihan lah. Okey, jadi hari ni saya nak kupas berkaitan dengan minyak. Banyak jenis minyak di pasaran, banyak jenis minyak, pelbagai jenis minyak yang kita beli di dapur kita ada kat dapur kita ada beberapa jenis minyak. Contohnya, anda nak kena tahu bila masa anda nak guna minyak tu, untuk apa nak guna minyak tu. Jadi kalau anda tahu cara nak guna minyak, manfaat dia anda tahu, cara guna anda tahu, cara guna yang betul, maka anda akan dapat manfaat secara maksimum. Dia umpama kata kita kalau ada senapang contohnya.
Kita ada pistol. Kita nak pergi berperang. Tapi kita tak tahu cara nak guna pistol. Ni pistol paling canggih ni. Orang yang tak pandai tembak pun boleh tembak sharp shooter, pump. Sebab dia ada boleh zoom contohnya lah Saya pun tak tahu kan. Tapi kalau anda tak tahu nak guna, maka pistol tersebut pun anda lawan pun, berperang pun akan kalah juga. Sama juga minyak. Kalau anda beli minyak mahal, minyak mahal, tapi anda tak tahu cara nak guna minyak tersebut, maka minyak tersebut pun tak dapat nak beri manfaat pada anda. Saya ada satu kisah seorang datin. Ini VIP lah. Dulu saya banyak entertain VVIP. VVIP ni suka saya. Saya pun tak tahu kenapa dia suka saya. Selalu dia orang jemput datang ke rumah. Ada ramai datuk, datin. Tan Sri ada ke? Tan Sri ada seorang dekat Sungai Penchala dulu kan. Tan Sri, datuk, datin, siapa lagi? Kerabat diraja pun ada. Jemput saya datang ke rumah. Dia orang suruh saya share berkaitan dengan pemakanan. Dia orang ada masalah itu, masalah ini. Jadi saya saya share pemakanan dalam 1 ke 2 jam macam tu lah. Yang tu kerja saya dulu. Lepas tu saya dah macam letih lah. Sebab golongan VIP ni, saya suka dengan dia orang sebab saya suka dia orang punya attitude, dia orang punya mindset, dia punya cara bercakap lain, standard dia lain. Memang orang kata, orang ingat orang golongan VIP ni sombong. Sebenarnya tak dia orang sangat low profile, sangat humble. Even ada datuk, waktu kereta saya breakdown, time tu nak balik raya, saya tak dapat balik. Saya kena hantar kereta ke bengkel dulu time tu. Time tu nak balik raya dah ni. Bila datuk tu tahu, dia kata dia nak pinjamkan kereta dia dekat saya. Kereta Audi dia nak pinjam. Saya kata saya tak nak lah kereta orang. Saya pun tak pernah bawa Audi kan. Nak kata baiknya dia macam tu kan. Jadi saya banyak entertain golongan macam ni. Tapi bila lately ni saya pun dah macam, ada beberapa lah masih keep in touch dengan saya. Sejak daripada tu saya dah malas nak entertain VIP sangat lah tapi ada beberapa VIP yang masih keep in touch dengan saya lagi. Ada seorang datin ni saya nak cerita. Dia panggil saya datang rumah. Rumah dia dekat Keramat tak silap Besar rumah dia. Pergi rumah dia, ada cerita lah, ada sembang. Datin ada sembang. Dia kata kolesterol akak tinggi. Dia bahasa diri dia akak. Nampak low profile. Dia tak bahasa pun diri dia datin apa kan. Saya pun tak panggil dia datin. Saya panggil dia akak je. Kolesterol dia tinggi. Orang kurus. Badan cantik slim, orang kurus je. Dia kata ni mesti something wrong ni. Cara makan salah ni. Kalau dari segi gaya hidup, tak mungkin orang kurus gaya hidup dia tak sihat. Biasanya orang kurus ni biasanya dia aktif kan. Dia bukan overweight. So dia slim je badan dia, tapi kolesterol tinggi. Sebab apa? So saya dah boleh baca dah. Dah dapat tangkap dah. Sebab apa? Disebabkan cara makan salah, pemakanan tak betul apa semua kan. Lepas tu apa yang saya tanya dia, banyaknya apa benda ni. Apa yang saya tanya dia, saya tanya dia guna apa, minyak apa dekat rumah. Dia kata dia ada minyak kelapa sawit, dia ada minyak bunga matahari ke, minyak zaitun, minyak bunga matahari. Dia kata ada minyak bunga matahari. Lepas tu saya kata minyak kelapa sawit guna untuk apa? Minyak bunga matahari guna untuk apa? Dia kata, oh minyak kelapa sawit ni mak dia saja guna. Mak dia masak untuk dia makan, untuk mak dia makan. Maksudnya kalau mak dia nak masak makanan apa-apa untuk mak sendiri makan, mak tu akan guna minyak kelapa sawit. Tapi kalau mak tu nak masak untuk keluarga datin makan, dia akan guna minyak bunga matahari. Saya kata semua makanan buat macam tu ke? Wah, saya kata no wonder lah, patutlah macam tu. Tengok, mate you sihat, you tak sihat. Saya cakap tu kan. Sebab cara guna salah. Kita ingat minyak tu dah mahal dah ni. Minyak bunga matahari mahal mahal berbanding minyak kelapa sawit. Berapa mililiter tu pun dah berapa liter tu pun dah berapa ringgit kan. Saya tak guna. Saya guna minyak kelapa sawit. Jadi saya kata cara salah. Anda kena ingat bila kita guna minyak, kita nak masak, minyak tu dia ada kegunaan. Dia ada
cara masak tersendiri. Dari segi kimia, kalau saya cerita kimia, setiap minyak ni dia ada chemical bonding. Chemical bonding, ikatan kimia dia ni ada yang tahan suhu, ada yang tak tahan suhu. Ada yang tahan suhu tinggi, ada yang tahan suhu sederhana. Tak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi, minyak tu akan chemical bond dia, chemical chain dia ni akan break, akan terputus. Ikatan kimia dia ni akan terputus. Maka minyak tu akan berubah warna dan berubah bau. Sebab tu kita tengok minyak yang diguna pakai berulang-ulang kali, bau dia dah makin tengit, warna dia pun dah makin gelap. Itu maksudnya minyak tak boleh di recycle berkali-kali. Kalau kita guna minyak kelapa sawit, kalau kita recycle berkali-kali, mungkin dalam 4-5 kali kalau kita guna, maka dia cepat berubah bau dan cepat berubah warna dia. Walaupun katakan kalau kita goreng apa kan, contohnya baru ni saya goreng ayam contohnya, goreng ayam yang dah salut tepung. Saya goreng ayam, tapi ayam yang saya goreng tu, minyak yang saya guna, kita terpaksa goreng ayam tu lama, nak kasi dia masak dalam tu. Goreng dia lama, lepas tu cepat je dia berubah warna. Kita nak recycle, nak guna sekali lagi, dia dah makin gelap lagi. Itu maksudnya minyak masak kelapa sawit ni, dia dia ada tempoh dia lah. Kalau berulang, dia tengok apa yang kita goreng, berapa lama kita goreng, berapa banyak minyak yang dituang dalam tu, berapa kuantiti dia, barulah dia boleh berubah warna dan berubah bau. Ketika itu kalau dah berubah warna, berubah bau, maka kita dah tak boleh guna, sebab minyak tu dah turn to carcinogenic. Dia dah menjadi bahan karsinogen, boleh trigger sel kanser kita, jadi tak baik untuk sel dalam tubuh badan kita lah. Tapi kalau kita guna minyak bunga matahari, minyak jagung, kadang-kadang kita guna sekali pun, kalau salah goreng, maka dia cepat berubah warna. Sebab dia chemical reaction dia tak stable. Minyak kelapa sawit, chemical bonding dia very strong, very stable, jadi tahan suhu. Tapi kalau dah terlalu tinggi sangat suhu dan terlalu lama sangat bertahan dengan suhu yang tinggi itu, maka dia akan break juga. Itu yang butuhkan warna. Tapi minyak bunga matahari, minyak zaitun, sekejap saja dia tak tahan suhu. Jadi bila kita tahu sifat dia macam ni, chemical properties dia macam ni, maka kita kena tahu bagaimana nak guna minyak ni supaya kita dapat manfaat kelapa sawit, dapat manfaat daripada minyak zaitun, minyak bunga matahari, dapat manfaat minyak jagung. Semua ni ada manfaat tertentu. Dia tak ada istilah jagung lebih baik daripada kelapa sawit, kelapa sawit lebih baik daripada dia. Tak ada ni. Kelapa sawit is kelapa sawit lah manfaat dia. Zaitun is zaitun lah. Bunga matahari lah. Minyak jagung lah manfaat dia. Mana lebih baik? Durian dengan pisang, mana boleh compare-nya tu? Mana lebih baik? Apple dengan strawberry, mana boleh compare tu? Dia baik cara dia lah. Ni cari madu kelulut, madu tualang, baik cara dia lah. Mana boleh lebih baik, tak lebih baik? Dia cara dia lah. Ni cara dia. Bag Chanel dengan bag LV, mana lebih berkualiti? Kualiti dia sama je. Mana yang lebih bagus? Bagus cara dia lah. Dia mahal cara dia lah. Ni cara dia lah. Macam tu lah. Jadi tak boleh compare. Kita kena tahu cara guna. Cara guna, kalau saya boleh rumuskan dekat sini. Kalau kita nak goreng benda apa pun, kalau kita nak goreng dalam kuantiti yang lama, dalam tempoh yang lama dan kuantiti yang banyak, kita nak goreng ayam, jangan guna minyak-minyak sihat yang kita panggil sihat. Sebenarnya sihat tu orang yang gelarkan. Sebenarnya minyak kelapa sawit pun sihat juga. Orang kata minyak sihat ni, minyak bunga matahari, minyak jagung. Minyak-minyak ni hanya masakan yang simple sahaja. Nak goreng sayur, guna minyak ni. Kita tak perlu letak terlalu banyak, hanya untuk tumis bawang putih macam tu saja. Lepas tu terus angkat. Goreng dalam 5 minit kan? 5 minit, 6 minit dah settle lah. Tapi kalau kita nak goreng dalam kuantiti yang banyak, kena letak minyak tu banyak. Lepas tu kena goreng lama baru dimasak dalam. Macam kita nak goreng ayam ke daging kan, guna minyak yang strong chemical bond dia, iaitu minyak kelapa sawit.
Jadi dalam rumah anda sepatutnya adalah beberapa jenis minyak. Untuk goreng sayur lain, untuk goreng ayam lain. Ayam, udang, ikan. Udang simple je. Udang boleh guna minyak bunga matahari jagung ni. Ni goreng ayam, goreng daging, apa semua ni yang lama. Maka mesti guna minyak kelapa sawit. Kan? Manfaat dia orang ni, dua-dua ni ada manfaat tersendiri. Manfaat minyak lah, minyak zaitun, minyak bunga matahari pun kan. Cuma minyak zaitun ni dia tahan sikit. Chemical bond dia lebih kuat sikit daripada minyak bunga matahari dan minyak jagung. Dia boleh guna masak, tapi sayang. Minyak zaitun biarlah kalau boleh kita makan mentah. Sebab manfaat dia sangat-sangat tinggi. Biar kita makan mentah. Makan mentah tu caranya, kalau kita tak lalu makan yang terbaik, minum 1 sudu 1 hari, kan? Jangan lebih banyak, jangan banyak sangat, sebab kita tak perlulah minyak terlalu banyak sangat dalam badan kita. Kita nak dapat manfaat dia saja, cukup sekadar 1 hari 1 sudu 1 hari minyak zaitun, makan mentah. Kalau tak boleh makan mentah, tak lalu anda buat dressing, letak dalam buah yang anda makan. Anda potong-potong buah, potong-potong salad sikit, tomato, anda perah limau nipis sikit, dressing dengan minyak zaitun, baru anda makan. So tak adalah kita rasa zaitun tu sangat, kan? Minyak tu sangat kita tak adalah rasa. Alhamdulillah. Tapi kita masih dapat manfaat tu bila minyak tu dah salut smear pada buah-buah tersebut, buah dan salad tersebut. So kita dah dapat manfaat dah. Itu cara guna minyak zaitun lah, Minyak zaitun ni kita boleh guna untuk rambut, bukan untuk kulit kepala, untuk rambut. Minyak zaitun ni kita letak pada rambut. Jangan tuang dekat akar rambut tu. Kalau kulit kepala, maka rambut cepat gugur. Bila kita mandi, bila kita shampoo rambut kita, banyak rambut ni. Sebab bila kulit ada lapisan minyak, maka kulit kepala tak boleh nak bernafas. Ni cakap kampungnya, kulit kepala tak boleh nak bernafas. Dia lemas, dia salut minyak. Sebab dia nak bernafas, biar kasih dia bernafas. Jadi jangan letak lapisan minyak, nanti rambut cepat gugur. Salut dekat rambut. Kulit tak perlu minyak. Biar ni. Sama juga kita shampoo. Shampoo tu kita nak shampoo apa? Kita nak shampoo akar rambut. So kulit kepala tu kasih kena shampoo. Itu shampoo. Kalau kita nak guna shampoo conditioner, kita nak guna conditioner fokus dia untuk rambut, bukan untuk akar rambut. Jadi conditioner tak perlu ramas dekat kulit kepala. Shampoo untuk akar rambut, conditioner untuk rambut. So rambut tu kena conditioner. Sama juga dengan minyak zaitun. Kalau kita nak letak kepala kita, kepala anak ke, tak nak bagi dia hitam ke apa contohnya, ni minyak zaitun memang menghitamkan rambut. So kenakan pada rambut, bukan kena akar rambut. Kalau kena akar rambut cepat gugur. Okey. So minyak zaitun ni juga dia bagus untuk kegunaan kulit juga. Minyak zaitun, kalau saya pernah time pergi Mekah itu, pergi beli yang raw punya. Dia boleh makan, boleh apa? Yang raw punya minyak zaitun tu ada 1 botol ni, dia boleh pump sikit kan. Sebab kalau pergi Mekah ni kulit kering kan. So kita salut kulit kita dengan minyak zaitun, letaklah setitik 2 titik, sapu kulit dekat permukaan kulit kita. So dia adalah lembab-lembab tu sikit. So dia elak daripada kulit kusam kan. Kita nak bagi kulit kita lembab, ada kelembapan Itu minyak zaitun. Makan pun boleh minyak zaitun ni kalau raw bukan minyak zaitun yang berbau, yang dah letak bau wangi apa semua tu, itu dah letak campuran. Tengoklah berapa persen. Kalau boleh yang 100% zaitun. Maksudnya kalau dia boleh buat makan, maksudnya dia boleh guna untuk luaran. Kalau dia hanya letak luaran saja, tak boleh makan. Okey. Itu zaitun. Okey. Ada lagi satu minyak yang saya suka untuk share adalah minyak habatus sauda. Sekejap Saya dah buat nota ni. Saya pun kadang-kadang lupa juga.
Okey, kita cerita lagi minyak zaitun sebelum saya masuk minyak habatus sauda. Minyak zaitun ni lagi satu, kalau anda yang ada kolesterol tinggi kan, kolesterol tinggi, anda boleh amalkan minyak zaitun. Amalkan satu sudu sehari secara konsisten. Dia bila kita kata amalkan, maksudnya dia jadikan kena jadikan sebagai daily intake, pemakanan harian. Amal, so mana kena jadikan amalan harian lah. Amalkan baru dapat nampak benefit tu. Janganlah 2 hari 3 hari makan lepas tu tak turun pun kolesterol. Minyak zaitun ikut kajian dia memang boleh turunkan kolesterol, bacaan kolesterol LDL, kolesterol jahat dalam darah kita. Memang membantu. Memang saya ada banyak kes yang saya cadangkan dia kolesterol tinggi, dah makan ubat pun tak support juga lepas tu saya suruh dia tambah lagi. Saya kata cuba amalkan minyak zaitun. Amalkan minyak zaitun, tidur kena on time, barulah tubuh badan boleh cerna balik kolesterol yang kita makan tu. Kolesterol dicernakan di hati. Hati akan cernakan kolesterol dengan syarat malam tu kita tidurlah cukup. Kita tidur jangan lewat. Pukul 11 dah masuk tidur. Saya pukul 10, 11 saya dah masuk tidur dah. Jadi bila kita amalkan minyak zaitun, satu sudu sehari sudah. Jangan banyak sangat, jangan lebih sangat. Satu sudu sehari bila kita amalkan memang diturunkan kolesterol. So antara manfaat dia ada kolesterol, dinaikkan kolesterol baik HDL, diturunkan kolesterol jahat LDL kita panggil. Okey. Dan minyak zaitun juga bagus untuk stabilkan gula dalam darah. Gula dalam darah dia stabilkan. Dia boleh elakkan berlakunya trombosis, platelet tinggi ni, penyumbatan, lepas tu apa lagi dia senang kata minyak zaitun ni bagus untuk blood circulation, peredaran darah kita, bagus untuk jantung. Anda amal saja, tak perlu tahu ni apa, dia dapat rawat ni saya tak nak cerita. Dia just general saja, dia memang manfaat untuk jantung, untuk salur darah. Ini minyak zaitun, amalkan saja. Jangan amal secara terlalu banyak. Bila kita dah tahu dia dapat turunkan kolesterol aku tinggi ni, so aku kena minum banyak, pun naik juga kolesterol. Ambil satu sudu satu hari dah sudah, amalkan itu saja. Okey. Itu minyak zaitun. Lagi satu minyak yang saya boleh share adalah minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda ni ramai orang tak tahu. Habatus sauda ni apa? Habbah tu maksud dia serbuk. Habbah. Habata kalau bahasa Arab, habbah, serbuk. Sauda tu sawat. Aswad tu hitam. Habbah tu muannas. Lepas tu kita letak sauda, habbatus sauda. Ini bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab. Saya dulu belajar bahasa Arab juga. Habbatus sauda, habbun aswad. Okey. Serbuk hitam. Aswad tu hitam, sauda tu hitam. Serbuk hitam. Jadi bila serbuk hitam ni, jintan hitam lah, senang cerita. Bahasa Melayunya jintan hitam. Habbatus sauda ni bahasa Arab kan. Jintan hitam. Jintan hitam ni biji dia. Biji kita ambil jintan hitam tu, sauda jintan hitam tu, dia bersama dengan biji itu, dia ada sarung kan, karung biji tu, itu adalah fiber. Jadi kita nak ambil minyak dia, kita kena perah. Sebut habatus sauda tu kita kena perah. Kita kena perah baru dia keluar minyak. Sama juga dengan minyak kelapa sawit. Biji kelapa sawit, kernel dia tu kita kena perah baru dapat keluar minyak. Habatus sauda pun macam tu juga. Perah guna minyak. Habis nak guna perah macam mana? Adakah nak perah guna tangan? Tak boleh. Adakah nak blend tak boleh juga. So dia akan jadi serbuk saja. Kita perah dengan cara kita kenakan suhu yang tinggi pada habatus sauda tu, pada serbuk dia. So bila kenakan suhu, lepas tu kita perah, ada mesin tu, barulah keluar minyak dia. Mesti kena ada suhu baru dia keluar minyak. Kalau tak ada suhu yang tinggi tak boleh minyak. Jadi bila kita kenakan suhu yang tinggi, perah,
minyak habatus sauda tu, daripada serbuk habatus sauda tu, dia akan keluar warna emas ataupun keperang-perangan, kuning keperang-perangan, yellowish brownish, yellow brownish, perang-perangan. Itu kita panggil cold press. Cold press ni bukan perahan sejuk, duduk kat sejuk kita perah. Sejuk tak, ni juga kena suhu juga baru kita perah. Itu perahan pertama, cold press. Tapi yang tu yang dapat manfaat yang kita panggil premium, minyak habatus sauda yang premium. Maksudnya dia warna masih warna cerah, warna keperang-perangan, warna keemasan. Itu maksudnya dia cold press lah. Tapi kalau kita nak, biasanya kalau commercial purpose, orang nak untung, dia nak dapat lebih minyak, so dia kena perah berkali-kali. Kalau nak perah berkali-kali, hampas dia tu, kita kena letak suhu tinggi lagi. Terdedah dia dengan suhu tinggi tu, perah baru dia keluar lagi minyak. Tapi minyak kali kedua, kali ketiga, kali keempat dan seterusnya diperah, yang minyak yang keluar tu, kita tak panggil cold press dah, kita panggil hot press. Warna dia dah makin gelap, makin gelap, makin gelap sebab suhu. So dia dah merubah nutritional value, dia dah ubah structure chemical bond bagi minyak habatus sauda tu sendiri. Dan minyak habatus sauda, kalau anda nak amalkan, saya punya personal advice adalah jangan beli dalam botol. Kalau beli dalam botol, dia tak berapa nak hygienik. Boleh juga, tak ada masalah pun, tapi dia tak berapa hygienik. Tak berapa nak hygienik. Sebab kita buka, letak dalam sudu, tutup balik, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, so dia terdedah. Tapi kalau anda nak betul-betul dapat manfaat, beli yang biar dia dah dalam bentuk soft gel atau dia dah kapsulkan. So dia tak terdedah. So dia hanya dalam dikapsulkan atau di soft gel kan, anda terus makan. Apa manfaat dia? Wah, sangat banyak manfaat. Kalau untuk Muslim pun dah ada dalam hadis Nabi Ibnu Majah apa kan, dia kata penawar bagi penyakit habatus sauda. Anda amalkan je. Saya tak nak claim, tak nak overclaim dia, tapi memang banyak manfaat. Banyak manfaat dari segi perubatan. Dalam habatus sauda ni dia ada antiviral properties, dia ada anti-cancer properties, ciri-ciri anti-cancer, ciri-ciri antivirus, antibacterial properties. Dia sangat tinggi phenolic content dia, antioksidan dia sangat tinggi, memang sangat tinggi. Kalau kita kaji tu sangat tinggi. So dia ada banyak manfaat. Saya makan habatus sauda, saya makan dalam bentuk kapsul. Saya makan kalau saya demam, kalau saya katakan sakit, demam, sesama, batuk, saya akan makan 4 kapsul. So kalau kapsul ni senang lah, kita nak dari segi dosage tu senang. Tapi kalau dari segi sudu ni kenyah sikit lah, mungkin 1 sudu 2 sudu. Dia kalau kita sakit, makan dia lebih. Kalau anda ada sakit kronik apa, makan dia lebih pun tak apa. Mungkin 4 kapsul pagi, 4 kapsul malam. Makan biar dalam perut kosong, dalam keadaan perut kosong. Dia before meal pun boleh, after meal pun boleh, tapi best before meal. Best before meal. Bila kita kata best before meal, maksudnya after meal pun boleh makan, before meal pun boleh makan. Dia tak ada apa kesan mudarat ke apa. Tapi best before meal, yang terbaik biar before meal, sebelum makan. Jadi bila kita makan, saya personally saya recommend, sebab bila saya pergi kalau saya pergi overseas contohnya, kalau negara tu cuaca sejuk, saya orang yang tak tahan sejuk. Bukan tak tahan sejuk. Bila cuaca sejuk, saya tak enjoy. Pergilah negara-negara best, orang kata ni salji. Saya pergi ke negara-negara yang salji, sejuk, ada salji, saya tak enjoy. Sangat tak enjoy. Bila jalan pun macam tak tahan sejuk. Jadi saya akan makan habatus sauda. Habatus sauda sebelum nak keluar pergi jalan tu, kita dah pakai sweater tebal-tebal semua tu, dengan hot pack, tangan tak nak bagi sejuk, telan siap-siap. Biasa saya akan makan 4 kapsul. So badan dia akan jadi panas sikit. So dia lancarkan salur darah, so dia akan jadi
panas. Dia akan bagi tubuh haba sikit. Jadi habatus sauda sangat baik lah. Apa lagi manfaat dia habatus sauda? Sebab dulu waktu lab mat saya dulu, kawan satu makmal, supervisor master saya dulu, memang dia orang ada kaji berkaitan habatus sauda, tapi dia kaji secara animal research lah. Mula-mula dia buat in vitro study, lepas tu animal research, kaji pada tikus kan. Memang ada klinikal pun ada juga, pada manusia ada juga kajian tu, tapi yang supervisor saya ni buat animal research lah. Kajian dari segi animal research tu, dia kaji berkaitan dengan reproductive performance, untuk male reproductive performance. Apa nama bahasa Melayu dia, apa maksud reproductive performance, apa prestasi pembiakan lelaki. So bagus untuk orang yang ada masalah kesuburan, boleh amalkan, lelaki dan wanita pun. Tapi kajian itu kalau animal research, dia buat kajian pada male lah. Lelaki senang kan. Lelaki kalau kita nak kaji untuk tikus jantan, kalau nak kaji pada haiwan, pada tikus mamal ni, tikus jantan paling senang nak study. Sebab kita operate dia, belah dia, lepas tu kita keluarkan sperm sac dia, kita dah boleh dapat dia punya sperm. Tapi kalau tikus betina ni susah, kita nak kena tahu cycle dia kan. Betina ni kita nak tahu cycle dia, bila dia keluar, bila ovulation dia berlaku, bila dia start keluar telur. Dia bukan setiap hari keluar telur kan. So susah. Animal research biasanya kita tak buat pada female, lambat. Kita test pada male, jantan, lagi cepat lagi lah. Jadi kajian menunjukkan bila tikus tu diberi makan habatus sauda, bila kita check dia punya sperm mortality, kita sperm survival, sperm quantity kan, memang meningkat. Amalkan habatus sauda. So itu animal research. So pada manusia, as long as habatus sauda tu makanan saja, so pada manusia pun bagus juga kita amalkan. Jadi minyak habatus sauda, tapi jangan buat masak lah pula kan. Dia memang makan raw. Bila kita makan, bila sendawa tu, kita akan rasa sendawa habatus sauda tu. Sendawa. So maksudnya cukup lah dia punya kuantiti tu. Jangan makan terlebih sangat. Saya makan dalam 2 kapsul, 2 ke 4 kapsul satu hari. Cari yang betul-betul cold press lah. Dia kualiti ni, kalau anda bukan orang yang anda pun macam confused, ni kata brand ni bagus, ni brand ni bagus. Saya brand ni okey, apa-apa pun brand okey, sebab saya dah dilatih untuk baca label. Kalau anda macam confused, nak baca label, tak tahu apa semua, macam mana kita nak tahu kualiti dia okey ke tak, anda boleh PM tim kami. Memang kita ada supplier khas kita yang buat minyak zaitun pun ada. Minyak zaitun pun kalau untuk amalkan pun ada yang kapsulkan. Jadi sebenarnya kalau minyak zaitun anda nak beli dekat pasaran pun boleh dalam botol kan. Tapi renyah. Sebab dia boleh guna dekat rumah sajalah. Anda nak kena tuang dalam sudu pun boleh juga. It's okay, tak masalah. Apa-apa brand pun okey. Tapi ada yang dikapsulkan. Saya dapat identify supplier Shifa Health. Supplier ni dia memang buat habatus sauda dalam bentuk kapsul, minyak zaitun dalam bentuk kapsul. Jadi kita boleh buat travel mana-mana. Saya letak dalam medicine punya bekas tu, bekas ubat tu saya letak. Ini untuk hari ni. So ambil makan. Minyak zaitun, so dia kapsulkan. Habatus sauda dia kapsulkan. Ada yang campuran habatus sauda dan kapsul, dia sekali kan. So boleh dapat manfaat dua-dua. Habatus sauda pun ada tu, minyak habatus sauda pun ada dalam tu, minyak zaitun pun ada dalam tu, dikapsulkan sekali. So kita boleh telan sekali. Dua-dua. So kita dapat manfaat dua-dua. Pun ada juga. So kalau dalam bentuk kapsul lagi mudah. Cuma sebab ada orang confused, dia tak tahu macam mana nak tengok kualiti. Kita dah bagi tahu pun dia masih tak boleh tengok. Nak tengok kualiti dia tak tahu kan. Sebenarnya kita tengok dia punya labeling tu, kita dah boleh tahu dah
Saya tengok label pun saya dah boleh tahu. Baca ingredient, okey. So kita dah dapat maklumat, okay, ni kualiti bagus. So boleh beli. Tapi kalau confused, anda boleh PM tim kami, konsultan sihat. Memang kita ada supplier-supplier ni. Kita kenal ramai supplier. In fact ada banyak sebenarnya company yang yang minta saya tolong review produk. Saya review produk ni saya tak terima. Kalau nak fikirkan keuntungan, memang untung kita review produk. Tapi sebab kalau produk tu tak berapa kualiti, kalau saya review pun tak best juga. So dia akan jejas reputasi saya juga. Saya pun nak kena tak nak bias juga kan. So ada beberapa yang kalau bila yang saya rasa okey, kita akan advise dia beli. Dia boleh cari sendiri ataupun dia boleh tolong minta tim kami tolong belikan pun okey, tak ada masalah. So ada beberapa lah. Habatus sauda kita ada, minyak zaitun kita ada, campuran minyak zaitun dan habatus sauda pun kita ada. Lagi apa lagi ada tu? Itulah kan. So itu kegunaan minyak yang anda kena tahu. Jadi basically minyak yang anda boleh amalkan secara mentah, minyak zaitun. Jangan masak minyak zaitun, habatus sauda, dua ni saja. Yang lain minyak bunga matahari itu anda masak, tapi api slow, kuantiti slow, dan jangan terlalu lama. Minyak bunga matahari dan minyak jagung. Untuk minyak yang goreng banyak, kuantiti banyak, lama, masa yang lama, guna minyak biasanya, minyak kelapa sawit. Dan anda kena tahu, semua minyak kelapa sawit kualiti dia sama, datang daripada kelapa sawit. Jangan terpedaya dengan commercial marketing. Minyak kelapa sawit kami tanpa kolesterol. Itu semuanya membongak saja. Semua minyak tumbuhan tak ada kolesterol. Tak ada kolesterol. Ni free kolesterol, bebas kolesterol. Semua sama. Kelapa sawit is kelapa sawit. Kita nak cari mana lagi? In fact, orang tanam kelapa sawit bagi pada beberapa kilang. Mana mungkin minyak kelapa sawit dia tanam, kan? Lepas tu dia bagi pada beberapa kilang. Kilang keluar beberapa brand. Kalau secara logik, semua brand tu semua sama kualiti sebab datang daripada ladang yang sama. Melainkan kalau macam susu lain pula. Susu kita kena tengok dia bela macam mana, dia bagi makan apa. Kelapa sawit apa yang kita nak jaga? Baja sajalah, lepas tu naik tumbuh kelapa sawit sama je. Lain lah kalau dia kelapa sawit lain, dia komoditi dia rambang saja. Dia bukan macam buah lain pula. Buah kita kena tengok baja apa, tanah tu subur ke tak. Sebab tu kita tengok kualiti apple di overseas dengan tanam kat Cameron Highland tak sama. Kualiti strawberry Australia dengan Malaysia tak sama. Tengok tanah dia, itu lain. Kelapa sawit ni bukan yang kita kena jaga baik-baik, kita kena siram dia apa. Dia bukan jenis macam tu. Dia adalah komoditi, tak terjaga sebab terlalu banyak. Lepas tu bila dia harvest pula, mana dia harvest bersih, sapu, ambil tuang tu, lepas tu hancur. Macam tu saja. So kita tak perlu kata yang ni kualiti ni lebih bagus, yang tak ada. Semua kualiti sama. Beli sajalah brand apa pun. Semua minyak tumbuhan, kelapa sawit, zaitun, jagung apa semua bebas kolesterol. Tumbuhan tiada kolesterol. Kolesterol pada haiwan saja. Ini adalah basic nutrition yang anda kena tahu. Hani, nak tanya, kalau dah ambil olive oil, perlu ambil walnut, pumpkin seed juga ke snacking time untuk increase HDL? Nak increase HDL untuk cepat, increase HDL, anda pergi minum susu full cream, memang naik HDL anda. Walnut pun boleh juga, pumpkin seed pun boleh juga. Pumpkin seed ni dia bukan saja ada lemak yang baik, dia ada fiber juga. Sudah ada vitamin mineral yang lain. Boleh jadikan snacking. Boleh, kalau dah ambil olive oil, boleh makan walnut, boleh makan pumpkin seed, boleh makan semua benda boleh. Tapi bersederhana, jangan terlalu over sangat sebab kita nak sihat cepat, makan terlalu banyak. So dia akan jadi tak sihat juga. Okay. Selamat pagi Baskaran, Siti Khadijah, Waalaikumsalam, Kamsia Osman, Waalaikumsalam Ramlah Yunus, Waalaikumsalam Malimah Jamal, Waalaikumsalam Maknik Rosni, Waalaikumsalam Azlina Atan, Waalaikumsalam Rafi'ah Musa, Waalaikumsalam. Alright, okay. Harap dapat manfaat. Sekiranya anda ada apa-apa soalan, apa-apa soalan,
Cuma jangan tanya benda yang product comparison. Saya tak nak boleh tak saya nak makan ni, makan saja. Saya bagi guideline dia. Saya dah bagi guideline general, anda pilih sendiri. Sebab kalau anda dah start tanya, saya beli produk ni bagus tak? Kalau saya bagi komen terhadap produk tu, bahaya untuk saya. Bahaya untuk saya. Saya tak nak komen apa-apa berkaitan dengan brand produk orang. Kalau saya nak bagi, fokus saya education. Saya boleh bagi tahu general, spesifikasi. Anda kena pilih. Ni kalau dia ada tulis macam ni, dia ada label macam ni, pergi cari. Wa imma apa pun brand, beli saja. Tapi kalau macam anda confused, ada biasanya kalau macam dia malas nak cari apa semua, saya pula tak nak komen brand-brand orang. Lala dia PM tim kami, minta tim kami supply kan. Yang tu lagi mudah lagi lah kerja. So kita ada juga, ada produk yang kita tak ada, ada produk yang kita ada lah. Kita pun bukan jenis, kita bukan stokis, kita tak simpan produk. Even kalau orang beli madu pun sebenarnya bukan tim kami yang post. Supplier post terus ke customer. Kita suruh supplier post pada customer. Sebab itulah kalau anda dapat daripada kami, memang bukan daripada kami yang ni. Tim kami hanya post buku saja. Buku saja. Itulah produk konsultan saya, buku saja. Yang lain semua produk orang. Kita minta supplier tolong hantar sendiri. Kita tak saya pun tak ada modal yang banyak untuk kumpulkan stok, tim yang banyak untuk buat packaging, untuk hantar pun satu kerja lah. Okey, itu saja daripada kami. Harap dapat manfaat dan sebar-sebarkanlah ilmu ni kepada kenalan-kenalan anda yang lain. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Selamat bercuti. Happy holiday.